Diameter, dia panjang. Okey. Okey, kalau sini dari situ ke sini apa? Jejari. Okey, pandai. Jari. Okey, kalau contohlah sudut bagi sini. Dia nak tahu panjang sini je. Maksudnya ni adalah panjang lengkuk. Faham? Faham korang? Faham. Okey. Okey, jadi kita guna formula mana kalau panjang lengkuk? Maksudnya kita guna formula yang ni. Okey, X ni maksudnya apa? X ni adalah sudut. Sudut ni bergantung kepada soalan. Okey, kenapa bahagi 360? Sebab sudut untuk satu bulatan bulat ni, sudut dia adalah total sudut bulatan, total jumlah sudut untuk seluruh bulatan, total sudut bulatan dia adalah 360 darjah. Okey, kalau cikgu nak tahu separuh berapa? Separuh bulatan. 180. Okey, pandai. Kalau separuh bulatan, sudut separuh bulatan ni adalah 180. Okey, kalau satu semua bulatan macam satu keliling bulatan adalah 180 juga separuh. Jadi separuh tambah separuh 360. Faham? Faham setakat ni? Faham. Okey, bagus. Jadi kalau contohlah di sini, dia nak panjang lengkuk di sini yang cikgu hitamkan ni, dia nak panjang lengkuk di sini. Okey, sudut di sini adalah 90. Jadi nak tahu panjang lengkuk di sini adalah X tu adalah 90 bahagi 360 darab 22 darab 22 pula, sorry. Darab mana? Darab 2 pi j. 2 darab 2 darab 22 bahagi 7 darab jejari. Contoh jejari di sini 7, darab 7. Faham tak korang? Setakat ni faham? Faham. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok soalannya. Soalannya. Okey. Okey, cuba kita baca soalannya. Dia kata raja di bawah menunjukkan sebuah segi empat sama. Segi empat sama. PQRS. PQRS. PQR, mana PQR? Ni. PQR ni. Okey. Ialah sukuan bulatan yang berpusat di Q dan berjejari 7 cm. Okey. Berjejari 7. Jadi di sini berapa cm? Jejari 7 dia kata. Jadi di sini berapa? Berapa cm di sini? 7 lah. 7 lah kan? Okey. Kalau di sini? 7 juga. Okey, pandai. Jadi, dia nak apa? Dia nak soalannya. Sekejap, kita tengok soalan nak apa. Soalan nak hitung luas kawasan berlorek. Okey, kawasan berlorek maksudnya yang hitam ni je. Jadi, awak rasa macam mana kita nak kira? Mula-mula kita nak kira macam mana? Kita kena cari luas apa? Kita kena mula-mula kita kena cari luas apa? Sebab dia nak luas yang ni je. Yang kawasan berlorek je. Ni. Okey. Awak tengok luas kawasan berlorek ni luas segitiga ke? Ya ke?
Okey, kalau nampak macam segitiga kan, tapi awak tengok ni lengkuk. Ini ada lengkuk ni macam ni kan, lengkuk ni. Kalau segitiga dia kena lurus. Maksudnya, sekejap. Dia tak boleh ada lengkuk. Lurus macam ni. Faham tak? Nampak tak? Nampak. Jadi kalau yang ni bukan segitiga, jadi awak tak bolehlah cari luas segitiga untuk dapat yang lorek ni. Jadi caranya adalah, okey sebelum tu cikgu nak tanya. Ingat tak formula luas segitiga macam mana? 1/2 darab Okey. darab lebar dan tinggi tak? Okey. Okey tak apa, awak tertukar. Awak tertukar lebar apa tu, kalau untuk segitiga yang ni orang panggil tapak tapi tak apa. Macam tu. Sama je. Okey, tapak yang ni orang panggil tinggi. Okey, jadi kalau segitiga ingat hafal luas ni luas. Luas. Okey. Luas 1/2 kali tapak kali tinggi. Okey, cikgu nak ingatkan lagi. Kalau luas, dia luas ni ada 3 Luas segi 4 sama, luas segi 4 sama. Yang ni luas segi 3. Kalau luas segi 4 sama, segi 4 dia sama. Contohlah di sini 2, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Okey. Ingat tak formula dia macam mana? Kalau luas segi 4 sama. Panjang darab lebar. Okey, pandai. Panjang kali tulis lebar. Okey, kalau satu lagi luas, ada satu lagi. Luas segi 4 tepat. Okey, luas segi 4 tepat dia macam ni. Okey, contoh di sini 2, di sini 2, di sini 4, di sini 4. Okey, formula dia macam mana? Sama, panjang dan lebar juga. Okey, pandai betul. Panjang kali lebar. Okey, bagus. Pandai yang ni. Okey, sebab soalan ni, kita tengok soalan ni dia markah besar. Dia selalu dalam exam selalu keluar dan markah dia besar. Okey, luas ingat 3 bentuk ni je yang kita kena hafal. 1 luas segitiga, 1 luas segi 4 sama, satu lagi luas segi 4 tepat. Tapi luas segi 4 sama dengan segi 4 tepat ni sama je formula dia. Yang lain sikitnya adalah luas segi 3. Okey, setakat ni faham untuk luas? Faham. Okey, kalau perimeter ingat tak? Perimeter macam mana? Pukul keliling tambah semu. Okey, pandai. Kalau perimeter kita kena tambah semua. Contohlah di sini. Okey, 7. Sini 7. Okey, dia suruh cari perimeter untuk kawasan 4 segi sama ni. Okey, jadi berapa? Nak buat perimeter kita kena apa? Kena tambah. Okey, pandai. Kena tambah sisi luar dikeliling. Okey, contohlah di sini dia bagi 5. Awak rasa kena tambah tak 5? Tak payah sebab Tak dia payah. bukan luar. Betul. Sebab kalau perimeter kita tambah sekeliling tapi di kawasan luar sahaja. Jadi yang ni 7 tambah yang ni 7 tambah yang ni 7 tambah yang ni 7. Okey, lepas tu dapatlah jawapan dia untuk perimeter. Okey, setakat ni faham perimeter? Faham. Okey. Jadi kita yang kalau isi padu satu lagi cikgu nak tunjuk. Nak dengar tak yang isi padu? Nak. Okey. Cikgu padang yang ni boleh? Yang luas? Boleh. Okey. Bagus korang malam ni. Okey, isi
padu. Siapa suka tajuk ni? Suka tapi tak tahu nak buat. Tak nak buat. Okey, bukan tak tahu sebab kita tak biasa dengan soalan kan, betul tak? Kalau awak biasa dengan soalan, bila kita jawab sama-sama, awak tahu je guna formula apa. Bukannya awak tak tahu langsung. Cuma kita kurang latihan sebab tu kita jadi tak biasa dengan soalan. Tapi tak apa, kita belajar. Okey, yang ni adalah kubus. Isi padu kubus. Okey. Formula isi padu ingat tak? Macam mana formula dia? Ingat ke tak ingat yang ni? Tak apa, tak ingat. Panjang tak lebar tak tinggi. Faham. Betul, pandai. Okey, untuk isi padu kubus, yang ni orang panggil panjang kat bawah. Yang ni lebar. Yang ni tinggi. Yang lain faham tak? Orang lain faham tak? Yang lain? Faham. Okey, bagus. Tak faham bagi tahu Jadi isi padu kubus panjang, dia ada 3. Beza dengan luas. Luas panjang kali lebar je, dia tak ada tinggi. Kalau isi padu, dia ada tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Okey. Satu lagi, isi padu cuboid. Okey, isi padu cuboid. Sama juga. Dia ada sini panjang, ni lebar, ni tinggi. Okey, formula dia macam mana? Sama ke tak sama dengan yang kubus tu? Sama ke tak sama? Sama je lah kan? Dia sama je. Dia isi padu 2 formula ni je. Dan formula dia sama. Panjang kali lebar kali tinggi. Faham korang? Faham. Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu boleh padam Boleh. Okey, cikgu padam yang ni dulu. Okey. Okey, sekarang kita tengok dia nak yang bercorak je. Awak rasa tadi kita dah ada kan yang formula luas untuk mana tadi? Sekejap. Kita tengok. Ni. Luas sektor. Ni luas sektor maksudnya luas untuk kawasan yang bulatan tapi separuh bulatan. Jadi untuk yang tadi tu mana? Ni korang tengok luas sektor ni. Nampak tak korang yang luas sektor ni? Nampak? Okey, luas sektor ni maksudnya luas bukan luas bulatan. Kalau luas satu bulatan, pi j kuasa 2. Luas sektor ni dia luas bukan separuh bulatan. Maksudnya atas pada soalan. Nak banyak mana dia buat luas tu. Faham tak korang? Apa beza sektor dengan panjang lekuk? Mana panjang lengkuk? Okey, tengok ni. Kalau panjang lengkuk maksudnya di sini. Di sini. Panjang lengkuk maksudnya di sini sahaja berapa. Kalau luas sektor maksudnya luas kawasan semua ni. Oh, faham? Faham? Jadi untuk soalan ni, untuk kita cari luas, nampak tak yang ni, bulatan ni, separuh ni? Faham? Faham. Separuh bulatan ni maksudnya kita guna formula luas sektor. Faham tak korang? Faham. Faham. Jadi kita guna formula yang tadi, luas sektor ni. Ni. Faham? Faham. Okey. Jadi formula dia adalah X, kita salin sini. X sama dengan 360 darab pi j kuasa 2. Okey. Padam dulu yang, padam dulu yang ni. Okey. Jadi untuk kita tahu ni luas ni dulu,
luas ni untuk separuh bulatan ni kita kena tahu guna formula luas sektor. Iaitu kita nak tahu luas ni. Okey, setakat ni faham kan korang? Faham. Okey, formula dia adalah X bahagi 360 darab pi J kuasa 2. X ni adalah sudut. Sudut. Okey, berapa? Okey, cikgu nak tanyakan. Tadi awak kata di sini separuh bulatan adalah 180, betul tak? Betul. Okey, kalau separuh sini, separuh lagi sini. Berapa? 90. 90. Awak rasa ni kan separuh bulatan. Sini. Bukan separuh, suku. Okey, jadi sini 90 ke 180? 90. Jadi 90. Jadi X di sini adalah ganti dalam formula X adalah berapa? 90. X adalah 90 bahagi 360. Kenapa bahagi 360? Sebab 90 daripada semua sudut bulatan. Darab pi 22 bahagi 7 darab J. Jari berapa dia bagi? 7 tadi kan? Haa. Darab 7 kuasa 2. Okey, awak pun dapatlah yang ni. Okey, faham tak korang? Faham. Okey. Jadi, kita baru dapat yang ni. Tapi dia nak yang berlorek. Kalau kita cari yang ni je, baru dapat 1 markah. Atau 2 markah. Sebab kita cari yang ni baru. Dia nak yang berlorek. Maksudnya awak tengok. Kalau campur dua ni bentuk apa? Segi 4. Segi 4. Jadi kita carilah luas segi 4. Tolaklah dengan luas ni. Dapatlah sini. Oh. Faham korang? Faham? Faham? Okey, bagus. Jadi di sini jejari dia kata, jejari di sini tadi bulatan 7. Jadi sini 7. Automatik sini pun 7, sini 7. Okey, jadi nak tahu luas segi 4. Luas segi 4 panjang kali? Lebar. Okey. Panjang kali lebar. Okey. Panjang 7, lebar 7. Okey, dapat berapa jawapan dia? Jawapan yang sini tolak dengan jawapan yang dapat yang ni. Faham? Faham. Okey, cuba buat. Nanti bagi tahu jawapan Boleh? Boleh. Okey. Dah siap bagi tahu cikgu Cikgu, jawapan dia 10.5 ke? Yang lain dapat berapa? Sekejap cikgu cek. Kejap Nanti kita semak sama-sama sebab cikgu tak ada skema ni.
Ya betul. Betul-betul. Yang lain dapat sama ke? Ya cikgu. Okey. Dapat 10.5 Haa. Okey, bagus. Betul. Pandai. Okey. Faham ya korang? Faham. Faham. Okey, bagus. Jadi kalau cikgu rasa soalan ni macam soalan famous lah yang ni. Korang tak pernah jumpa yang ni? Pernah. Kan? Banyak kali kan jumpa. Cikgu rasa masa cikgu sekolah dulu selalu keluar masalah ni. Bentuk macam ni. Betul tak? Okey. Jadi kita buat soalan yang seterusnya. Sekejap. Okey. Boleh? Boleh teruskan yang tadi dah settle Boleh. Okey. Okey, jadi dapatlah 4 markah. Okey, soalan ni sama je. Dia kata raja di bawah menunjukkan sebuah taman berbentuk segi 4 tepat. Okey, inilah maksudnya inilah taman. Taman berbentuk segi 4 tepat. Okey, dua kawasan yang berbentuk sukuan bulatan, maksudnya dua kawasan yang berbentuk sukuan bulatan, maksudnya yang ni lah. Faham korang yang ni? Yang Faham. ni? Faham? Faham. Okey, dia kata dua kawasan yang berbentuk sukuan bulatan yang sama besar ditanami pokok bunga. Maksudnya yang ni dalam ni ada pokok bunga. Okey, kawasan selebihnya ditutupi oleh batu bata. Maksudnya yang selebihnya yang ni lah. Yang ni. Yang ni. Okey, faham korang? Faham. Okey. Sekejap. Maksudnya yang selebihnya dia kata sukuan bulatan yang sama besar ditanami pokok bunga. Maksudnya pokok bunga dalam ni pokok bunga kan. Okey, pokok bunga dalam bulatan ni. Okey, lepas tu dia kata kawasan yang selebihnya ditutupi oleh batu bata. Maksudnya yang selebihnya yang luar ni lah. Okey, yang luar ni. Ditutupi dengan batu bata. Okey, yang luar ni. Lepas tu dia kata soalan nak apa? Kita tengok. Soalan nak. Cikgu terskip soalan ni. Sekejap. Cikgu. Ada soalan dia ke cikgu tak masuk? Sekejap Soalan dia nak. Okey, soalan nak kawasan yang batu bata. Maksudnya macam mana? Kita kena cari apa dulu? Dia nak yang kawasan batu bata. Kita Sama. kena cari. Cari apa? Ni luas segi 4. Okey, pandai. Mula-mula kita macam tadi, kita cari luas segi 4. Luas segi 4. Cari. Dapat jawapan berapa? Sama dengan berapa? Okey, kemudian dia nak yang ni je. Lepas tu kita kena apa? Kena tolak dia dengan yang mana? Luas sukuan bulatan tu. Okey, pandai. Luas sukuan bulatan. Yang mana satu? Dua-dua ke salah satu je? Akan tolak dua-dua. Betul, pandai. Jadi, awak cari mula-mula, awak cari luas segi 4. Okey, dapatlah berapa? Contoh dapat di sini 5. Contoh Okey, lepas tu awak cari luas sukuan yang ni. Dapat 2. Awak cari luas sukuan yang ni dapat 1. Jadi nak tahu yang batu bata je. Jadi luas segi 4, 5 tolak sukuan bulatan yang pertama, 2 tolak 1. Jadi jawapan dia 2. Faham tak korang? Faham. Faham. Okey, yang lain faham? Orang lain faham? Faham. Okey, cuba buat
Cuba buat kejap. Kita semak sama-sama. Sekejap, panjang dia berapa? Sorry. Panjang dia 24 awak semua. 24. Luas sektor bulatan guna formula tadi juga. Dah korang? Dah. Okey, dapat berapa? Saya dapat 403. Okey, yang lain? Sama? Betul, Sama. betul. Sama, okey. Sama Okey. Dah siap ke yang lain? Dah siap ke? Belum? Dah, Cik. Dah. Dapat 403 juga? Ah. Okey, betul. Pandai semua. Okey, dah faham setakat ni? Kalau soalan macam ni? Dah faham sikit-sikit. Okey, insyaAllah boleh dah tu. Faham dah. Cuma apa yang penting sekarang? Yang ni lah luas. Awak kena ingat formula luas. Okey, biasa memang soalan ni masuk. Biasa memang macam tu lah. Awak ingat yang ni. Yang ni ni panjang lengkuk. Awak kena tahu panjang lengkuk maksudnya kat mana. Luas sektor tu maksudnya luas untuk semua bentuk tu. Okey? Okey. Kalau dia nak kata luas bulatan maksudnya luas satu bulatan. Guna pi j kuasa 2 je. Faham? Faham. Okey. Okey, seterusnya kita buat soalan nombor C. Okey. Okey. Ingat tak yang ni awak hafal macam mana? Ingat tak hafal macam mana? So catua tu. Ya. Ada orang hafal macam tu. Tapi
Kalau cikgu hafal, terpulang kepada korang semua. Kalau yang macam kawan awak cakap tadi, cikgu tak biasa hafal macam tu sebab masa sekolah lagi cikgu hafal Melayu punya tapi hafal macam tu je. Maksudnya cikgu hafal macam ni. Tangent maksudnya T bahagi B. Cos bahagi B bahagi H. Sin T bahagi H. Maksudnya cikgu hafal tangent TB, cos BH, sin TH. Cikgu hafal macam tu, tapi kalau korang susah, korang ikut je apa yang korang hafal. Tapi cikgu nak ajar cara yang cikgu ajar hafal ni boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Bagus. Okey. Jadi contohlah. Contoh Okey, cikgu nak tulis dulu. T ni apa? T ni adalah tentangan. Tentangan. Atau bertentangan. Bertentangan? Okey. Menghadap maksudnya. Bertentangan ni menghadap. B ni adalah belahan atau sebelahan. Sebelah. Sebelah. Okey. H. H ni adalah hypotenuse lah. Okey. Mungkin korang tak tahu lagi tentangan ni apalah, tak faham. Okey, maksudnya tentangan ni sekejap Okey, contoh ni sudut segi 3. Sudut segi 3. Ni bentuk segi 3. Contoh, di sini dia bagi sudut. Dia nak sudut di sini berapa? Sudut A lah contoh. Okey. Di sini tangent ada theta Theta. Okey, cikgu nak tanya, theta ni maksudnya apa? Theta ni maksudnya apa? Nilai sudut dia. Betul, pandai. Theta ni adalah nilai sudut. Okey. Kita tengok. Contoh sudutnya theta di sini. Theta lah cikgu buat sikit theta. Theta di sini. Okey. Lepas tu, dia bagi di sini 2, di sini 5, di sini 3. Lepas tu dia kata cari tangent theta. Sama dengan berapa? Okey. Tangent theta. Maksudnya tangent cikgu kata T bahagi B. T bahagi B. Okey, tulis formula. T cikgu kata tentangan. Tentangan ni maksudnya bertentangan. Apa yang bertentangan dengan nombor berapa yang bertentangan dengan sudut? Sudut ni ibarat mata. Okey, nombor berapa yang bertentangan dengan sudut? 5 ke 3 ke 2? Yang bertentangan 2. mata 2. 2. Okey, jadi T ni adalah 2. Cakap ni faham? Faham. Okey. H ni adalah hypotenuse. Hypotenuse awak kena hafal dia yang sengit ni. Hypotenuse ni yang sentiasa sengit. Jadi 5 ni apa? 5 ni apa? Hypotenuse iaitu H. Faham tak korang? Faham. Okey, jadi B ni dah kita tahu di sini T. Jadi yang selebihnya adalah B. Okey, kenapa cikgu tulis belahan atau sebelah? Maksudnya dia sebelah sudut. Faham korang? Faham tak? Faham cikgu. Faham. Okey, sebab tu jadi B di sini adalah 3. Jadi jawapan dia tangent theta sama dengan 2 bahagi 3. Inilah jawapan dia. Faham? Faham korang? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, bagus. Contoh lagi. Contoh dia awak kena rujuk sudut tu di mana. Contoh kalau lah dia bagi dia bagi sudut di atas. Maksudnya dia bagi theta ni di atas. Ni theta. Okey, di sini 5, 6, 7. Awak rasa dia nak tangent theta. Tangent theta T bahagi B. Okey, nak tahu T dulu.
Mesti awak rasa yang bertentangan dengan sudut. Ni sudut. Mana bertentangan sudut? Nombor berapa? 7. 5, 7, 6. Apa? 7. 7. 7. Okey, jadi tangent theta sama dengan 7 bahagi B. B ni adalah yang sebelahan. Tapi kita tahu yang sengit ni adalah hypotenuse. Jadi sini H. Jadi yang B adalah 5. 5. Okey, faham korang? Faham. Faham? Okey, yang lain faham? Faham kan? Okey. Jadi awak nak tulis ni awak kena rujuk sudut. Faham? Faham. Okey, contoh kebanyakan soalan dia suruh cari theta. Kalau nak cari theta ni caranya awak tekan shift tangent dalam apa tu calculator, tekan shift tangent, tekan 7 bahagi 5, dapatlah nilai theta. Nak dapat nilai theta kena tekan shift tangent. Faham tak? Faham. Okey, jadi dapatlah nilai theta. Kalau contoh dia nak theta ni berapa, maksudnya dia nak sudut ni berapa. Guna formula macam ni lah caranya macam ni. Okey, contoh dia bagi sudut, dia nak nilai ni, nilai di tepi ni, sisi ni. Tapi tak tahu dia nak mana. Contohlah. Contoh cikgu dia bagi nilai theta adalah 5. Sudut dia bagi sini, sudut dia adalah 5 sudut dia. Sudut kat dalam 5 darjah. Okey, lepas tu okey. Okey, dia pun bagi di sini 7. Di sini dia tak bagi berapa, dia tak bagi. Okey, lepas tu dia kata cari diberi cos cos sama dengan 5 darjah. Maksudnya guna cos sudut 5 darjah. Okey, formula cos apa? Jadi kita gunalah formula cos. Faham tak korang? Faham tak? Okey, kita gunalah formula cos. Tulis formula cos. Cos sama dengan cos theta sama dengan B bahagi H. Tapi ikut yang diberi, cos theta ganti dengan 5 darjah. Okey, B. B apa? Awak rasa B dia bagi tak? Dia bagi tak B? Tak. Tak bagi. Tak bagi kan? Okey, jadi tak bagi, kita nak cari B tu berapa? Okey, buat je lah B. Okey, H ni berapa? 7. 7. Jadi kita nak cari B, awak nak cari B, apa yang perlu kita pindah? 7. 7. Okey, jadi 7 ni kita pindahlah belah sana sebab kita nak B sahaja. Faham tak? Faham. Jadi cos 5 darjah darab 7, pindah yang ni kan bahagi. 7 ni dalam bentuk bahagi. Okey, pindah jadi darab. Darab cos 5 darab 7 sama dengan B. Tinggallah B sahaja. Tekan kalkulator macam biasa, dapatlah jawapan B berapa. Faham korang? Faham. Faham? Okey, bagus. Jadi, nak salin ke yang ni? Dah salin dah. Dah salin. Okey. Okey. Oh, dah habis masa kita. Pukul 9 kan korang? Okey, sekejap. Cikgu yang kalau cos Ya? cos 5 darab 7 tu kan? Ya. Dia tak payah tekan shift tekan tak. cos kan? Tak payah kan? Tak payah. Tu kalau kita tekan shift tu, kalau nak cari sudut je kita tekan shift. Faham? Faham. Selain kita nak cari, kalau bukan kita nak cari sudut, jangan tekan shift Okey. Okey. Okey, jadi kita tengok soalan ni. Rajah 10C menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak PQR dan PRS. Diberi cos. Macam cikgu kata. Maksudnya
Sekejap, dia suruh cari apa? Macam ni lah soalan dia. Dia beri apa, lepas tu kita plot lah apa. Sekejap. Mana? Cari nilai sin X. Okey, maksudnya dia kata dia beri cos. Jadi awak nampak je soalan macam ni, awak tulis terus formula. Cos sama dengan B hash. Tangent TB. Sin TH. Okey, awak buat je macam ni terus. Nampak je, nampak benda ni dalam soalan, tulis terus. Okey, B adalah belahan. Cos X sama dengan X. Okey, X. Maksudnya sudut ni ke sini? Sini kan? Betul tak? Atas kan? Ha. Okey, cos X 3. Cos X 3/5. 3 ni adalah apa? B ke apa? B kan? Ha. Okey. Awak rasa yang mana? Yang mana? Yang atas, yang 1, 2, 3. Yang mana B? 1. Okey. Yang 1. Kenapa? Sebab di sini automatik dia hypotenuse sebab dia sengit. Okey. Ni automatik T sebab kenapa? Dia bertentang dengan sudut. Faham tak korang? Faham. Okey. Jadi di sini nilai PQ adalah berapa? Nilai PQ adalah 3. 3. Dia tak bagi nilai. Maksudnya kita kena plot dulu nilai. Okey, hash adalah di sini berapa? 5. 5. Okey, dia bagi apa lagi? Tangent Y. Y sama dengan 5/13 kan? 5 bahagi 13. Okey, tangent T bahagi B. Kita tengok yang ni pula. Y. Maksudnya di sudut di sini. T yang mana? Awak rasa yang mana? T. Yang nombor 5 tu. Sama tak? Sama tak dia tulis 5? Sama. Kan? Betul tak? Okey. Hash. Okey, di sini apa? Di sini apa? B ke hash? Sebelah. Okey. Jadi yang mana satu? Yang ni ke yang ni? Atas Yang ke bawah? Yang atas. Okey. Jadi yang ni 13. Faham korang? Faham cikgu. Okey. Jadi dia nak sin. Sin apa tadi? Dia nak X. sin X Okey. Sin X. Maksudnya awak tengok sudut ni sin X. Tengok formula sin X. T. Okey, T bahagi hash. Hash di sini. Awak nak tahu sini cara guna, ingat tak? Teorem Pythagoras. Dapat nilai sini. Jadi masuklah dapat nilai sini guna teorem tu. Contohlah dapat 10 sini. Guna teorem 10 bahagi sin T hash. Hash berapa? 5. 5. Faham tak? Inilah jawapan dia. Faham korang? Faham. Okey. Jadi itu sajalah untuk kelas kita pada malam ini. Sekian, terima kasih korang dah habis kelas dah. Okey. Okey, cikgu. Okey, terima kasih korang yang join. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu live Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.